Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tentang judi menurut perspektif dan bentuk aplikasi semasa. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama adalah Nur Ainunisa Syahira binti Ramli, kedua Nur Najwa Hanis binti Nurmalis, ketiga Nur Syafiqah binti Seman, keempat Nurul Nikmah binti Johari, dan yang terakhir sekali Sadatu Syazwani binti Saimin. Nama saya Nur Syafiqah binti Seman dan saya akan membentangkan tentang definisi judi dan juga konsep judi menurut pandangan fiqh. Judi dalam bahasa Arab dikenali sebagai al-maisir atau al-qimar. Ia bermaksud permainan pertaruhan golongan orang Arab dengan menggunakan anak panah. Permainan judi juga ditakrifkan sebagai permainan dengan anak batu, main ceki iaitu main daun terop, atau segala jenis pertaruhan. Kemudian dari segi bahasa Arab, maisir merupakan nama terbitan yang berasal dari kata dasar yasara. Para ulama berselisih pendapat tentang kata dasar yasara ini, iaitu sama ada ia berasal dari al-yurs, iaitu mudah, kerana seseorang ataupun si penjudi itu mendapat harta dengan mudah tanpa perlu bersusah payah. Yang kedua, al-yasar, iaitu kesenangan, kerana judi itu menjadi penyebab kepada kesenangan dan kemewahan kepada si penjudi apabila dia menang. Yang ketiga, al-yurs, iaitu kewajipan yang dikenakan ke atas seseorang. Sebagai contoh, apabila seseorang ataupun si penjudi itu menang dalam pertaruhan, maka pihak yang kalah wajib membayar. Yang terakhir, al-tajziyah wal-iktisam, iaitu pembahagian, kerana pembahagian biasanya dibuat untuk tujuan cabutan semasa berjudi. Seterusnya kita pergi kepada konsep judi menurut pandangan fiqh. Yang pertama, Ibnu Qudamah. Beliau berpendapat bahawa judi ialah pertandingan yang tidak sunyi salah satu daripada keduanya untuk menang atau kalah. Yang kedua dari Ibnu Qayyim. Judi adalah suatu situasi di mana salah seorang daripada keduanya untuk menang ataupun kalah. Yang ketiga dari Ibnu Taimiyah. Beliau berpandangan bahawa judi merupakan pengambilan sebahagian daripada harta seseorang, kemudian dipertaruhkan sama ada seseorang untuk mendapat hasil atau tidak mendapat apa-apa. Yang terakhir dari Imam Malik. Judi terdiri daripada dua jenis. Yang pertama, judi yang bersifat sia-sia ataupun lagha. Ia merupakan elemen hiburan yang tidak memberi manfaat kepada kita. Contohnya, permainan yang menggunakan buah dadu, catur dan sebagainya. Judi yang kedua, judi yang bersifat pertaruhan. Maksudnya apa-apa aktiviti judi yang membahayakan atau menggadaikan diri orang lain. Bagi pengharaman judi dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Allah mengharamkan judi ini secara berperingkat sama dengan pengharaman arak. Pada zaman dahulu sebelum judi ini diharamkan, aktiviti judi ini macam aktiviti harian bagi masyarakat Arab. Surah yang pertama, Surah Al-Baqarah ayat 219, yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya, dan mereka pula bertanya kepadamu, apakah yang mereka akan belanjakan? Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebihan dari keperluan kamu. Demikian Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukumnya supaya kamu berfikir. Ayat ini diturunkan kerana orang-orang yang beriman bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kedudukan arak. Walaupun ayat ini berkaitan tentang kedudukan arak, tapi ada juga disebut pasal judi. Dalam ayat itu tadi ada disebut ada dosa besar, yang judi ni ada dosa besar dan ada juga manfaat dia. Bagi manfaat dia ni,
Seperti yang kita dapat tengoklah, judi ni dapat hasilkan duit dengan cepat. Tapi dosa dia, dosa sebab makan harta batil, menyebabkan permusuhan, dia tidak adil, tidak baguslah kan. Jadi sebagai manusia yang waras, kita boleh fikir yang keburukan dia lagi banyak daripada kebaikan. Seterusnya surah Al-Maidah ayat 90 dan ayat 91, maknanya, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Ayat 91, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan salat. Oleh itu, mahukah kamu berhenti dari melakukan perkara-perkara keji dan kotor itu, atau kamu masih bergegil? Berdasarkan kedua-dua ayat tu, kita boleh nampak jelasnya pengharaman judi ni. Bahkan judi ni, dosa dia disamakan dengan dosa orang yang melakukan syirik. Dalam ayat ke-91 tadi, ada menyebut yang syaitan ni hanya mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi. Jadi nampak kan arak dan judi, especially judi ni lah kan, memang mainan syaitan. Lagipun syaitan ni dari dulu sudah bersumpah dengan Allah yang dia mahu menyesatkan umat Islam. Jadi kita mestilah kuatkan iman kita dan tidak mendekatkan diri dengan amalan dan godaan syaitan. Okey, yang terakhir, sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr yang bermaksud, sesungguhnya Allah mengharamkan ke atasku atau diharamkan arak, judi, al-kubah, sejenis permainan yang menggunakan papan, buah dan dadu, juga dikenali sebagai tabal atau nat. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW mengatakan dan menjelaskan bahawa Allah SWT mengharamkan judi dan segala bentuk-bentuk permainan yang berunsur seperti judi. Okey. Sebab ada segelintir umat Islam yang fikir yang haram ni cuma judi je. Tapi sekarang kan dunia moden. Bahkan dari dulu pun ada yang cipta permainan yang berunsur judi untuk mengelirukan umat Islam. Sebab itulah turunnya hadis ni untuk menjelaskan bahawa setiap permainan yang berunsur judi pun haram. Nama saya Nur Najwa Hanis. Saya akan membentangkan bentuk-bentuk maisir dalam pembahasan fuqaha. Maisir adalah perkataan Arab untuk judi yang memberi erti mudah, kesenangan atau pembahagian. Para ulama silam pula mentarifkan judi sebagai qimar yang memberi maksud pertaruhan dan menang. Imam Malik, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Al-Qayyim serta beberapa ulama yang sependapat dengannya, mereka telah mengklasifikasikan maisir kepada beberapa bentuk, iaitu maisir al-qimar dan maisir al-lahwi. Maisir al-qimar adalah yang melibatkan pertaruhan harta, manakala maisir al-lahwi adalah hiburan yang melalaikan tanpa pertaruhan harta. Maisir bentuk pertama ialah maisir al-qimar yang bermaksud judi dengan adanya pertaruhan harta yang menurut Ibnu Taymiyah ia mengandungi unsur keuntungan. Maisir al-qimar ini telah disepakati oleh ulama tentang hukumnya, iaitu haram kerana kesannya lebih mendatangkan kemudaratan daripada mendatangkan manfaat kepada seseorang. Antara ciri utama maisir yang diklasifikasikan oleh Imam Malik ialah permainan pertaruhan itu disertai oleh dua orang atau lebih atau dua kumpulan manusia atau lebih, dan pihak yang menang seperti biasa akan mendapat keuntungan
dan pihak yang kalah akan menanggung kerugian atas kekalahannya. Ciri maisir al-qimar yang seterusnya ialah permainan yang melibatkan pertaruhan harta antara dua pihak yang bermain, di mana setiap pihak akan mempertaruhkan harta atau manfaat tersendiri. Ciri maisir al-qimar yang terakhir ialah permainan yang memerlukan pemain untuk memindah milik harta melalui pertaruhan. Dalam bahasa mudah, pemain yang menang akan mendapat harta atau manfaat dari pihak yang kalah. Di samping itu, pihak pemenang akan menyimpan harta atau manfaat yang telah dipertaruhkan dalam permainan tersebut. Maisir al-lahwi ialah permainan yang melalaikan seperti permainan dadu, kad daun, teruk atau permainan catur. Dari segi bahasa, maisir al-lahwi bermaksud taruhan yang menyeronokkan. Dari segi istilah pula, maisir al-lahwi bermaksud segala pertaruhan atau permainan yang melibatkan kebergantungan kepada nasib dan tidak berdasarkan pemikiran, pengiraan atau penilaian. Para ulama mempunyai pandangan yang berbeza dalam menetapkan hukum mengenai bentuk maisir al-lahwi. Maisir al-lahwi dalam bentuk ini ada yang disepakati hukum haramnya disebabkan nas yang jelas mengenai pengharamannya. Perbahasan Imam Malik mengenai bentuk maisir al-lahwi dalam menentukan hukum haram ialah bersandarkan nas as-sunnah Rasulullah SAW seperti yang berikut. Hadis mengenai nard, iaitu sesiapa yang bermain nard atau dikenali sebagai backgammon, maka sesungguhnya dia telah melakukan maksiat terhadap Allah dan Rasulnya. Hadis seterusnya ialah tawilah yang bermaksud nard atau backgammon dan catur adalah sebahagian dari judi. Imam Malik telah meletakkan hukum haram terhadap permainan yang hanya bergantung kepada nasib semata-mata, sama ada melibatkan pertaruhan atau tidak. Akan tetapi, para ulama berselisih pandang mengenai hukum sama ada permainan yang tidak melibatkan wang atau harta benda itu haram atau sebaliknya. Sesetengah ulama bersepakat dalam meletakkan hukum tidak disepakati pengharamannya, kerana terdapat permainan yang walaupun tidak melibatkan harta atau pertaruhan, pemainnya perlu berfikir, mengira dan menilai. Secara menyeluruh, Imam Hanafi dan Imam Malik mempunyai pandangan yang sama, iaitu segala bentuk permainan itu hukum asalnya adalah haram. Kecuali 4 jenis permainan, iaitu lumba kuda, lumba unta, memanah dan permainan antara suami isteri. Menurut Imam Hanafi, hukum bermain catur adalah haram kerana melalaikan pemain, seperti mengabaikan ibadah solat dan tanggungjawab sebagai umat Islam. Imam Syafi'i pula mempunyai pandangan yang berbeza dari Imam Malik dan Imam Hanafi, iaitu Imam Syafi'i telah meletakkan hukum segala bentuk permainan yang bergantung kepada pengiraan, perancangan strategik dan pemikiran sebagai makruh, dengan syarat tiada pertaruhan, percakapan buruk dan melalaikan. Yang terakhir ialah pandangan dari Imam Hanbali mengenai bentuk maisir al-lahwi. Beliau telah meletakkan hukum kepada segala permainan yang tidak melibatkan pertaruhan harta atau wang ialah harus, asalkan permainan tersebut tidak memudaratkan pemain atau melalaikan pemain dari melaksanakan perintah agama. Secara keseluruhannya, Islam tidak melarang umatnya untuk berhibur dan berseronok, kerana sudah menjadi fitrah manusia memerlukan hiburan dalam kehidupan seharian mereka, asalkan tidak melanggar syarak. Oleh itu, umat Islam haruslah berwaspada dalam bermain atau ketika bermain agar tidak terlibat dengan gejala judi yang wujud dalam pelbagai cara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nikmah binti Johari. Seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor dan implikasi judi. Okey, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi individu terjerumus dengan judi, iaitu faktor gaya hidup, faktor pendidikan, faktor pengaruh sekeliling dan juga faktor kelemahan dari segi integriti dan amanah dari pihak penguasaan. Okey, faktor yang pertama ialah faktor gaya hidup. Hal ini berlaku kerana kurang menerapkan didikan agama dan moral sejak kecil oleh ibu bapa, menyebabkan anak-anak mengambil keputusan untuk pergi ke jalan yang singkat untuk membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Bukan itu sahaja, remaja yang dulu terbiasa dengan budaya judi ini akan mempengaruhi mereka untuk terjebak sekali dalam kancah perjudian. Okey, sebagai contoh, latar belakang hidup seseorang remaja yang sering melihat perkara yang tidak elok di hadapan mereka seperti ibu bapa atau orang terdekat mereka, ia akan membuatkan mereka terpengaruh dengan gaya hidup yang terlalu sosial. Okey, dari sudut pandangan Islam, haram untuk seseorang Muslim mengamalkan gaya hidup yang sangat tinggi sehingga melalaikan kehidupan mereka dengan berjudi dan dengan perkara-perkara yang tidak membawa manfaat. Untuk poin yang kedua ialah kelemahan dari segi integriti dan amanah dari pihak penguatkuasaan. Ini adalah salah satu faktor menyebabkan judi pada zaman sekarang semakin berleluasa. Hal ini kerana kurangnya kerjasama antara pihak penguatkuasaan dalam menghalang tindakan penghapusan kewujudan premis perjudian. Oleh itu, pihak penguatkuasaan perlu menitikberatkan tanggungjawab sebagai kaki tangan yang membantras gejala perjudian untuk menyelamatkan nyawa masyarakat dan menjaga keamanan negara. Okey, seterusnya ialah faktor pendidikan. Kurangnya ilmu agama atau ilmu pendidikan dalam diri seseorang Muslim juga salah satu faktor berlakunya perjudian. Hal ini kerana mereka cetek ilmu agama yang perlu diterapkan dan kurangnya ilmu pendidikan dalam kehidupan seseorang. Ini menyebabkan mereka berpotensi untuk berjudi, bahkan ia juga membawa kepada kesan negatif seperti berlakunya jenayah. Ibu bapa adalah insan utama dalam mendidik anak-anak mereka supaya anak-anak lebih mengetahui dan dapat membandingkan perkara yang baik dan buruk. Ibu bapa juga merupakan cerminan yang sangat penting untuk anak-anak. Oleh itu, agama Islam telah mengajar kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan kekuatan dan keimanan dalam diri seseorang Muslim. Yang terakhir ialah faktor pengaruh sekeliling. Faktor pengaruh sekeliling juga menyebabkan punca perjudian semakin berleluasa. Hal ini demikian kerana masyarakat yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak bertanggungjawab mengajak kawan-kawan mereka atau orang yang lebih berusia daripada mereka untuk menyertai permainan perjudian secara dalam talian atau di mana-mana premis perjudian. Pengaruh sekeliling yang negatif juga akan menggalakkan lagi mereka untuk meneruskan kehidupan yang sosial dengan bermain judi. Oleh itu, umat Islam yang terjebak dengan perjudian perlulah mencari orang yang berilmu supaya dapat memberi semangat atau motivasi diri dalam memperbaiki akhlak dan akidah mereka. Okey, seterusnya ialah implikasi kepada penjudi menurut Islam. Ketagihan berjudi oleh penjudi akan sampai ke tahap meruntuhkan akhlak mereka sendiri. Hal ini kerana penjudi akan sentiasa berasa tidak cukup dan tidak puas dalam bermain permainan judi. Rosaknya akidah dan akhlak seseorang berlaku akibat daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjudi bagi Muslim hukumnya adalah haram dan sesiapa yang mengamalkan kehidupannya dengan bermain judi akan meruntuhkan akhlak mereka. Ajaran Islam mengajar kita untuk menjaga akhlak sekaligus menjaga iman dari melakukan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua ialah melahirkan individu yang mengabaikan perintah Allah. Ketagihan berjudi mampu mengakibatkan seseorang mengabaikan perintah Allah dan ini boleh membawa kepada perkara yang negatif bagi seseorang Muslim kerana berjudi akan menyebabkan seseorang individu lebih aktif atau ketagih untuk bermain lagi selagi mereka tidak menang. Ini menyebabkan mereka lalai dan mengabaikan perintah Allah.
Okey, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91, di mana ia menerangkan bahawa judi adalah amalan yang merosakkan akidah seseorang Muslim. Jadi, kita sebagai umat Islam yang menurut segala perintahnya hendaklah mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Yang ketiga ialah terjebak dengan perlakuan jenayah. Hal ini demikian kerana penjudi yang ketagih akan kehabisan wang dengan berjudi dan ia menyebabkan mereka berani untuk menipu orang ramai dan juga membuat rompakan di mana-mana tempat seperti di kedai emas, bank dan sebagainya. Oleh itu, kegiatan ini berpotensi untuk terheret ke kancah pergaduhan dan juga boleh menyebabkan pembunuhan. Okey, yang terakhir ialah mengabaikan tanggungjawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Hal ini kerana penjudi yang ketagih akan mengabaikan keluarganya dan tergamak mengorbankan kebahagiaan rumah tangga yang dibina, mengabaikan nafkah keluarga serta tanggungjawab terhadap anak-anak. Ini akan membawa kepada keruntuhan keluarga dan masyarakat. Bukan itu sahaja, perselisihan dan perpecahan dalam kalangan masyarakat juga menjadi satu punca kepada kegiatan perjudian. Ia akan terus meningkat sekiranya tidak dibendung dan menyebabkan generasi akan datang lebih memberi impak yang negatif kepada negara. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidatul Syazwani binti Saimin dan saya akan membentangkan tentang hukum fiqh berkaitan bentuk judi aplikasi semasa. Okey, setelah meneliti sedikit sebanyak tentang bentuk judi aplikasi semasa, saya menjumpai ada beberapa aktiviti di mana aktiviti ini sering dilakukan ataupun dijalankan oleh penduduk ataupun masyarakat Malaysia pada zaman sekarang yang tanpa kita sedari aktiviti ini mempunyai sedikit unsur judi, iaitu pertandingan atau peraduan atau cabutan bertuah. Kedua adalah nombor ekor iaitu loteri dan ketiga adalah mesin claw. Okey, pertama adalah pertandingan ataupun peraduan ataupun cabutan bertuah. Dalam aktiviti ini sering diragukan oleh masyarakat Malaysia sendiri. Jadi, setelah meneliti sedikit sebanyak tentang perkara tersebut, saya mendapati bahawa ada dua hukum dalam aktiviti ini, iaitu harus dan haram. Okey, hukum akan jatuh kepada harus apabila hadirnya pihak ketiga. Itu macam biasalah kan, hukum dia akan jatuh kepada hukum harus. Tetapi ia akan jatuh kepada hukum haram apabila dua unsur ni ada dalam aktiviti tersebut, di mana pertama dia ada unsur luck ataupun nasib, dan yang kedua adalah unsur zero sum game ataupun mengambil ganjaran dari pihak lawan. Jadi ulama sudah bersepakat untuk menjatuhkan hukum tersebut kepada hukum haram. Okey, yang kedua adalah nombor ekor iaitu loteri. Okey, nombor ekor ni adalah satu permainan yang agak terkenal dan antara permainan yang sangat digemari oleh masyarakat Malaysia sendiri, sama ada yang Muslim ataupun non-Muslim. Caranya untuk bermain agak mudah dan hanya memerlukan modal yang serendah RM1 sahaja. Sebab itu ia sangat mudah dimainkan dan digemari. Namun, nombor ekor ni sangatlah ketara unsur judinya sebab dia mempunyai unsur taruhan di situ. Jadi ia jatuh kepada hukum haram. Okey, yang ketiga adalah mesin claw. Mesin claw ni agak familiar untuk kita sebab kita sering nampak permainan ini di tempat-tempat awam seperti shopping mall, kedai-kedai runcit kan. Okey, jadi permainan ini sering dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat, terutamanya kanak-kanak. Caranya pula, mesin ini berfungsi adalah dengan apabila pemain memasukkan duit ke dalam mesin tersebut. Lepas tu cangkuk itu akan bergerak mengikut kawalan daripada pemain dan akan mengambil permainan di dasar mesin tersebut. Tetapi mesin itu mempunyai had masa. Jadi kalau masa dia sudah habis, mesin itu akan serta-merta stop daripada berfungsi.
Jadi kalau pemain tidak mendapat permainan yang dimahukannya, dia terpaksa memasukkan semula duit dan mesin itu akan berfungsi semula. Okey, permainan ini nampak agak seronok, namun ia mempunyai unsur judi di mana ia menggunakan taruhan untuk mendapatkan barang mengikut nasib. Jadi ianya adalah haram serta-merta. Kesimpulannya, setiap apa yang Allah haramkan kepada kita tu mesti ada sebab dia. Contoh macam judi ni sendiri. Judi ni tidak bermanfaat, buang masa, buang duit. Dan judi ni bukan jat merosakkan diri sendiri tapi juga orang sekeliling dia. Contoh macam penjudi berhutang. Yang orang yang dihutang tu mesti akan cari orang sekeliling dia kan, family dia. Jadi orang sekeliling dia ni pun terkesan. Kita sebagai umat Islam mestilah meninggalkan apa yang Allah murka. Dan kalau ada orang yang berjudi yang mahu bertaubat, dia mestilah tahu yang Allah ni maha mengampuni setiap umat dia. Jadi dia mestilah berhenti dan bertaubat kepada Allah. Tetapi ini bukan menjadi tiket untuk orang berdosa sebab kita tahu Allah akan ampuni dia. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.